Assalamualaikum. Hari ini kita akan bincang tentang dua terma baru yang saya akan bawa pada hari ini, iaitu antropologi dan ergonomics. Bagi para pelajar tahun 2 dan 3 mungkin dah pernah dengar sebelum ni. Saya pernah sebut dalam studio sebelum ni. Kalau pelajar tahun 1, untuk task yang terbaru awak ni, kita akan pergi kepada aspek-aspek inilah, berkaitan dengan antropologi dan ergonomics. Pertama sekali, apakah yang dimasukkan dengan perkataan antropologi ini? Antropologi ini ialah sebenarnya satu bentuk kajian tentang manusia. Apabila kita sebut kajian tentang manusia ini, dia boleh jadi dalam kelompok paling kecil, mungkin seorang atau dua orang, individu, dan kemudian dia boleh pergi kepada kelompok yang sederhana berbentuk keluarga, dan akhirnya mungkin kelompok yang paling ramai dalam bentuk masyarakat. Jadi kesemuanya apabila dikaji, kita akan dapat satu bentuk pemahaman tentang budaya mereka, habit, kelakuan manusia itu secara sama ada secara individu ataupun secara berkelompok tadi. Dan ini sebenarnya yang apabila kita lihat perkaitannya tentang antropologi dengan seni bina, inilah bagaimana pemahaman kita tentang budaya, tentang cara kerja mereka itu yang akhirnya kita boleh terjemahkan dalam bentuk kita punya, dalam aspek kita seni bina bangunan lah kan, bagaimana reka bentuk kita harus memberi jawapan kepada perilaku dan budaya mereka itu. Okey, tetapi ada persoalan juga yang timbul apabila ditanya sama adakah bangunan kita itu kita reka bentuk untuk kita memenuhi budaya dan kelakuan mereka, ataupun kita bina dulu bangunan kita reka bentuk, dan akhirnya dengan reka bentuk yang ada itulah yang akan mencorakkan kelakuan dan budaya itu. Okey, jadi itu ada dua selalu perbincangan, dan bila kita bercerita tentang antropologi dalam architecture, memang itu dua selalu kita bincangkan lah. Okey, sebenarnya dua-dua perkara itu akan berlaku. Dan atas kita sebagai pereka bentuk atau sebagai arkitek akan menentukan sama ada kita nak ikut. Kalau ada perkara-perkara yang baik, biasanya kita akan ikut, kita raikan, maksudnya kita reka bentukkan sesuatu bangunan kita itu supaya dia meraikan kelakuan yang baik itu. Tetapi kalau katakan ada perkara yang kita nampak dia sebagai perkara yang buruk, kalau kita buat kita punya kajian analisis, mungkin dia satu perkara yang weakness tentang sesuatu masyarakat itu, maka mungkin kita perlu buat sesuatu reka bentuk yang baru untuk kita dictate ataupun kita ubah perilaku dan kelakuan yang tidak baik itu tadi. Okey, itu tentang secara keseluruhannya. Jadi apabila kita faham bagaimana antropologi ini akan mencorakkan ataupun berhubung kait dengan bangunan yang kita bina ini, kita akan faham kenapa dalam disiplin seni bina biasanya kita akan minta pelajar belajar tentang sejarah seni bina. Tak kira kita punya program seni bina kita tu pendekatannya bagaimana. Kalau macam kita di UTHM ni, pendekatannya lebih kepada construction and technology kan, nampak macam tidak ada kaitan, tetapi kita tetap ada juga khusus sejarah seni bina kan, untuk kita minta pelajar belajar juga tentang budaya-budaya yang lepas dan bagaimana ia mencorakkan bangunan dan juga satu perbandaran yang akhirnya kita akan nampak perkaitannya di situ. Okay, kalau kita lihat contoh-contohnya macam kajian berkenaan dengan Versailles di Perancis, bagaimana Louis XIV kan, dia punya rajanya ketika itu yang begitu gah dan mahukan bangunan-bangunannya, nampak dia punya keangkuhan ataupun dia punya kehebatannya kan, bangunan-bangunan semua dengan simetri yang besar, taman-taman yang besar, kita akan nampak di Versailles itu mencerminkan bagaimana pemerintahan dia. Okay, itu di Perancis. Kalau di negara kita juga, kita boleh lihat bagaimana bentuk rumah tradisional Melayu yang lama juga akan mencerminkan bagaimana tingkah laku ataupun cara hidup masyarakat Melayu pada ketika itu, satu ketika dululah. Dan apabila kita semakin masa itu bergerak dan berubah, dan mungkin kita nampak perkara itu mungkin tidak sesuai, dan akhirnya bangunan-bangunan kita juga berubah sama kan. Dan juga dalam masa yang sama kita juga ada kekangan-kekangan lain yang memaksa kita mereka bentuk, dan kemudian budaya itu terbentuk hasil daripada reka bentuk kita. Okey, itu kita lihat dari secara keseluruhannya. Jadi bagi projek-projek yang kita beri kepada pelajar, kalau kita lihat biasanya tahun 1 kita punya pendekatan penggunanya lebih kepada pengguna-pengguna seorang atau dua orang, jadi antropologinya lebih mudah. Kemudian apabila meningkat lebih tahun berikutnya, kita akan pergi kepada mungkin semakin besar menjadi satu keluarga, kemudian dalam masyarakat kecil, dan akhirnya mungkin ke dalam masyarakat besar, kelompok komuniti yang besar. Jadi itu antropologinya akan berubah daripada satu skala yang kecil yang lebih mudah, kita minta pelajar untuk memahami
kepada skala yang lebih besar, dan bagaimana perkara-perkara itu boleh kita gunakan untuk kita mencorakkan bangunan kita supaya bentuknya bagaimana dan dia akan menepati keperluan kelompok itu tadilah, apa yang diperlukan oleh kelompok itu. Okay, itu dari segi ini. Tapi satu perkara yang kita dapat lihat hari ini ialah kemunculan COVID-19 ini. Kan, COVID-19 ini satu perkara yang mungkin memberi pengajaran kepada kita jugalah. Saya rasa mungkin pelajar pada hari ini mungkin sangat bertuah. Mungkin awak akan dapat lihat satu bentuk perubahan budaya kerja kita, budaya kita bergaul sesama rakan-rakan, mungkin bersama masyarakat di luar, apabila sekarang ni kita menekankan social distance. Dan saya percaya perkara ini akan berlarutan, bukan hanya setakat kita punya RMO ni saja, tapi mungkin selepas ini, dan mungkin juga dia akan menjadi satu order baru dunia pada hari ini dan akan datang, bahawa masyarakat memang perlu keep the distance itu kan. Dan apabila kita bercerita tentang distance yang begitu, dia akan mengubah kita punya cara hidup, dan mungkin juga dari segi reka bentuk juga akan banyak berubah, berdasarkan ruang-ruang peribadi manusia akan menjadi semakin besar dan sebagainya lah. Bercerita tentang ruang peribadi ini, saya rasa memang satu perkara yang sangat menarik dalam seni bina, sebab kita boleh lihat kadang-kadang budaya juga memberikan kesan ruang peribadi yang berbeza. Kalau macam masyarakat Arab, biasanya mereka berbual antara dua orang, kita akan nampak kedudukan mereka rapat kan. Kalau macam kita ni mungkin agak jauh jugalah kan. Mungkin ada masyarakat juga yang berbual sambil berpegang tangan kan. Kalau kita mungkin nampak pelik lah kan, berbual pegang tangan kan. Tapi mungkin ada orang masyarakat lain dia berbeza. Tetapi apabila ada datang sekarang ni ada virus COVID-19 ni, mungkin kita akan lebih berwaspada, dan akhirnya dia akan jadi lebih menjarakkan diri antara satu sama lain, dan dia akan menjadi satu kesan yang mungkin kita boleh lihat lah nanti dalam reka bentuk seni binanya bagaimana kan. Okey, itu tentang antropologi. Dan yang kedua ni berkaitan dengan ergonomics. Ergonomik ini sebenarnya tidak ada kaitan secara langsung dengan antropologi, tetapi ergonomik ini lebih kepada penyediaan ataupun satu proses menyediakan ruang, pembangunan satu ruang termasuk reka bentuk yang sesuai dengan kita. Sesuai ni maksudnya kita harus rasa selesa, kita harus rasa selamat, dan juga kita harus dari segi produktiviti kita harusnya tinggilah apabila kita berada di ruang itu. Contohnya kalau katakan kita ruang bekerja untuk kita, kalau kita perlukan tempat duduk dengan komputer, bagaimana tinggi mana kita punya meja itu, kedudukan kursi kita bagaimana supaya kita selesa kan, dan lutut kita rasa tak sakit lah bila kita duduk kan. Kita akan rasa selesa, dan kemudian bagaimana kita boleh buat kerja dengan baik, mata pun tak rosak, belakang tak sakit, dan kemudian dari segi produktiviti kita akan meningkat apabila kita berada di ruang itu untuk membuat kerja. Jadi itu kita kena lihat dalam tiga konteks tadi yang saya sebut lah. Selesa dia ada kaitan lah dengan kesihatan dan sebagainya, dan kemudian satu lagi berkaitan dengan produktiviti, dan satu lagi kita rasa selamat dalam ruang itu. Jadi itu sebenarnya kita kena lihat apabila kita membangunkan ataupun kita mereka bentuk sesuatu ruang, terutama bagi para pelajar tahun 1 yang dapat projek baru ni kan, workspace untuk arkitek kan. So bagaimana ruang tu, ergonomiknya bagaimana kan, dan supaya dia bergerak bebas. Kalau kata nak bangun dari kursi, berapa keluasan yang perlu ada untuk dia nolak kursi. Kalau kata kursi itu beroda, berapa dia punya keluasan di belakangnya yang perlu ada, dan bagaimana nak bergerak dalam ruang itulah, berdasarkan ruang yang kita bagi itu. Okay, jadi itu dua perkara yang saya fikir penting kita beri perhatian, bukan saja pada peringkat ini, tetapi apabila kita bekerja esok sebagai seorang arkitek pun, antropologi kita tetap kena tengok, kita lihat dan belajar tentang masyarakat, apa yang kita nak reka bentuk bangunan untuk mereka. Dan juga ergonomik ini kita kena pastikan bahawa ruang-ruang kita reka bentuk ni sentiasa menepati keperluan masyarakat ataupun penggunanya. Okey, jadi kita jumpa lain kali. Assalamualaikum.